Bab 8, garis dan sudut. Dalam bab ini, kamu akan belajar mengenai garis dan sudut. Sudut berkaitan dengan garis bersilang. Sudut yang berkaitan dengan garis selari dan garis rentas lintang. Yang pertama, kita belajar mengenai garis dan sudut, iaitu congruence. Apa maksud congruence? Apabila dua garisan mempunyai panjang yang sama, atau dua sudut mempunyai sudut yang sama, kita panggil dia congruence. Sebagai contoh, kamu tengok soalan 1A. Adakah PQ dan RS, dua garis ini, congruence atau tidak? Jadi kita tengok panjangnya. PQ 3 cm, RS pun 3 cm. Kalau panjang yang sama, yang ini ialah garisan yang congruence. Contoh B, panjang PQ dan RS adalah tidak sama. Ini 3.3, RS 3.2. Jadi kalau panjang yang tidak sama, dia tidak congruence. Seterusnya kita tengok, adakah sudut ini congruence atau tidak? Yang ini merupakan simbol sudut. Apabila kita tulis sudut, kita tulis simbol ini. Sudut PQR. Kita nyatakan sudut PQR, di mana Q di tengah-tengah. Ataupun kamu boleh namakan RQP. Yang penting huruf Q ada di tengah. Kalau yang ini sudut ABC, B mesti di tengah. Okey, adakah dua sudut ini sama? Adakah PQR sama dengan ABC? PQR 32, ABC pun 32. Jadi kedua-dua sudut ini adalah congruence. Soalan B, sudut PQR 138, tetapi sudut ABC 136. Jadi ini adalah tidak congruence. Seterusnya kita tengok jenis-jenis sudut. Okey, kalau dua garis lurus, kita boleh tanda sudut begini. Okey, kita buat lengkung yang sentuh pada kedua-dua garisan dan tulis nama bagi sudut. Okey, jenis sudut yang pertama, sudut tirus. Sudut tirus merupakan sudut di antara 0 hingga 90 darjah. Contohnya 10 darjah, 20 darjah, 45 darjah, 89 darjah. Asalkan sudut itu adalah di antara 0 dengan 90 darjah. Dalam bahasa Inggeris, sudut tirus ini kita panggil acute angle. Tengok, acute angle maksudnya satu sudut yang sangat comel. Kalau comel tu kecil. Okey, acute angle sudutnya di antara 0 hingga 90 darjah. Apabila sudut yang 90 darjah, dia ada nama khas, iaitu kita panggil sudut tegak. Okey, sudut tegak. Dan kita akan lukis sudut tegak tu dengan segi empat yang begini. Kalau kamu nampak dua garisan dan ada simbol begini, maksudnya ini ialah 90 darjah. Kalau sudut lain, kita akan wakilkan guna lengkung sahaja. Sudut jenis ketiga, sudut cakar. Sudut cakar merupakan sudut di antara 90 hingga 180. Dia lebih daripada 90 tetapi kurang daripada 180. Contohnya 120, 100, 170. Okey. Sudut pada garis lurus. Apabila satu garisan yang lurus, sudutnya adalah 180. Tak kira garisan itu menegak ke, melintang ke, sudut ini mesti 180 darjah. Seterusnya kita tengok sudut refleks. Sudut refleks ialah sudut yang melebihi 180 tetapi kurang daripada 360 darjah. Contohnya 200 darjah, 300 darjah, 270 darjah dan sebagainya. Okey, sudut putaran lengkap iaitu sudut pada satu titik ialah satu bulatan, iaitu 360 darjah. Ini cikgu tunjukkan gambar yang lebih jelas. Okey, sudut tirus, sudut di antara 0 dengan 90. Sudut tegak 90 darjah, sudut cakar
lebih daripada 90 tetapi dia kurang daripada 180 darjah. Okey, dan sudut yang melebihi 180 tetapi kurang daripada 360 seperti gambar-gambar ini. Yang ini kita panggil sudut reflex. Okey, sudut pada garis lurus ialah 180. Jadi hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180. Contohnya saya bagi satu garis lurus. Okey, ini saya kata 50 darjah. Okey, cari sudut di sebelahnya. Okey, kita akan guna 180 tolak 50. Jadi sudut di sebelahnya 130. Okey, sebab jumlah sudut ini dia mesti sama dengan 180. Okey, dan sudut reflex ialah sudut dengan saiz yang lebih daripada 180 tetapi kurang daripada 360. Dan sudut putaran lengkap ialah 360. Jadi hasil tambah sudut-sudut pada satu titik ialah 360. Seterusnya kita tengok apa itu sudut pelengkap, sudut pengenap dan sudut konjugat. Okey, sudut pelengkap ialah apabila dua sudut itu ditambah, hasil tambahnya adalah sama dengan 90. Contohnya, kalau saya bagi A 40 darjah. Okey, B 50 darjah. Jadi jawapannya adalah 90. Maksudnya sudut 40 dan 50 ini adalah satu pasang sudut pelengkap. Okey, sudut pengenap pula, apabila dua sudut ini ditambah, dia mesti sama dengan 180. Dan untuk sudut konjugat, hasil tambah dua sudut tu ialah 360. Kita tengok contoh ini. Diberi PQ berserenjang dengan PR. Cari nilai B. Okey, di sini ada satu perkataan yang penting iaitu berserenjang. Berserenjang maksudnya 90 darjah. Dia adalah tegak antara satu sama lain. Okey, jadi berserenjang maksudnya sudut di sini mesti 90 darjah. Jadi berapa tambah 29? Okey, B tambah 29 mesti dapat 90 darjah sebab dia adalah berserenjang. Jadi untuk cari B, kita pindahkan 29 ini ke sebelah, jadi tolak. Jadi nilai B adalah sama dengan 61 darjah. Contoh yang kedua, dalam darjah di bawah, Y dan 210 ialah pasangan sudut konjugat. Kalau sudut konjugat, jumlah dua sudut tu mesti 360 darjah. Jadi Y tambah 210 adalah sama dengan 360. Untuk cari Y, kita pindahkan 210 ke sebelah. Jadi 360 tolak 210. Jadi nilai Y adalah sama dengan 150 darjah. Dalam darjah di bawah, P dan 54 ialah sudut pelengkap. Jadi di sini kita perlu tahu sudut pelengkap. Maksudnya apabila dua sudut ini tambah, dia akan bagi kita jawapan 90. Jadi dari sini kita boleh cari P. Iaitu kita pindah 54 ke sebelah, jadi tolak 54. Nilai P adalah sama dengan 36 darjah. Okey, selepas dapat jawapan, kita boleh tulis di sini P sama dengan 36. Okey, kita sambung soalan. Diberi P dan Q ialah sudut pengenap. Apa maksud sudut pengenap? Sudut pengenap ialah apabila dua sudut itu ditambah, hasil tambahnya adalah 180. Jadi P tambah Q adalah sama dengan 180. Dan P tadi sudah kita dapat nilai iaitu 36. 36 tambah Q sama dengan 180. Jadi untuk cari Q, pindah 36 ke sebelah. Jadi tolak. Dan kita akan dapat nilai Q sama dengan 144 darjah. Okey, jadi Q sama dengan 144. Okey, kita sambung lagi soalan. Sudut konjugat bagi R ialah 260. Okey, sudut konjugat bagi R ialah 260. Jadi kita perlu tahu sudut konjugat ialah
apabila tambah dua nombor itu, dua sudut itu, hasil tambahnya mesti 360. Jadi R tambah 260 adalah sama dengan 360. Jadi untuk cari R, sama juga langkahnya, kita pindah 260 ke sebelah, dapat tolak. Jadi R sama dengan 100. Soalan yang terakhir, hitungkan nilai P, Q, R dan S. P sudah ada, Q sudah ada, R pun sudah jumpa. Jadi sekarang tinggal sudut S. Yang di sini ialah satu bulatan yang lengkap. Apabila kita tambahkan semua sudut ini merupakan satu bulatan yang lengkap. Jadi kita boleh guna semua sudut ini kita tambah. 100 tambah S tambah 54 tambah 36 dan tambah 144. Jumlahnya mesti 360 sebab ini merupakan satu bulatan yang lengkap. Jadi semua nombor ini kita boleh tambah guna kalkulator. Jawapannya 334. Saya tambahkan semua nombor di sebelah kiri. Jadi kalau mau cari S, pindah saja 334 ke sebelah. Jadi jawapan S adalah sama dengan 26 darjah.